Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadisi. Dia menceritakan satu peristiwa yang pernah berlaku dalam kehidupan beliau. Haina takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk. Yang mana peristiwa tersebut dibukukan, dimemorikan, mengatakan bahawa sejarah yang berlaku pada 3 kelompok manusia yang dia merupakan salah seorang daripada 3 golongan tersebut, yang mana mereka meninggalkan untuk turut sama serta bersama Rasulullah untuk berperang dalam peperangan Tabuk. Kisah macam mana? Qala Ka'bud, lam atakhallaf Rasulullah fi ghazwatin ghasaqat illa fi ghazwat Tabuk. Aku tidak pernah meninggalkan peperangan bersama dengan Rasulullah kecuali tentang perang ini saja. Dan tiba-tiba dalam peperangan yang aku tinggalkan ini terjadi satu kisah yang cukup masya-Allah tabarakallah, menyingkap satu sejarah baru dalam lembaran sejarah yang kita pelajari. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwat Badr. Dalam semua perang yang aku katakan tadi, ya memang aku mengatakan tidak pernah meninggalkan apa-apa perang dengan Rasulullah kecuali perang Badar. Perang Badar aku tak ikut juga, tapi tak menjadi masalah. Walam yu'atab, tidak dicemooh, tidak dihentam. Atap mu'akabah, makna kata tidak akan mu'akhazah. Tidak ada orang mengatakan itu salah, tidak ada orang mencemuh, tidak ada orang maki, tidak ada orang mengatakan kita ahli maksi. Sebab apa? Walam yu'atab ahadun taqallafa anhu, sebab innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna yuridu aira Quraisy. Sebab tujuan asal Rasulullah keluar untuk berniaga, aira Quraisy. Rasulullah bukan tujuan untuk berperang, tetapi hatta jam' Allah Ta'ala bainahum, tetapi Allah Ta'ala menghimpunkan di antara baginda Nabi dan juga dengan musuh-musuh mereka ala ghairi mi'ad, tanpa mereka inginkan untuk berperang, akhirnya berlaku peperangan. Jadi peperangan Badar itu tidak menjadi masalah walaupun tidak diikuti oleh para sahabat. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah, dia menceritakan, aku ni bukan lelaki-lelaki, aku mengikut Rasulullah dalam Lailatul Aqabah, dalam perjanjian Aqabah yang kedua aku ikut. Haina tawassaqna 'ala Islam, kami berjanji setia bai'ah untuk dalam Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr, dan tidak ada benda yang paling aku suka melainkan benda yang paling aku cintai adalah apa yang berlaku dalam Aqabah. Tetapi dalam masalah anna li biha mashhad Badr, tidak ada benda yang paling aku suka kecuali apa yang berlaku pada Badar yang dikatakan oleh orang, wa in kana badrun azkar, walaupun Badar itu lebih menjadi kenangan, menjadi ingatan oleh orang ramai finnas minha, walaupun kedudukan di antara Badar dengan perjanjian Aqabah, kedudukan perjanjian Aqabah itu lebih tinggi. Walaupun macam tu, kata Ka'ab bin Malik, yang menjadi ingatan, yang menjadi memori yang istimewa di kalangan orang ramai, iaitu peperangan Badar. Wa kana min khabari haina takhallaftu an Rasulillah. Cuma kisah yang aku nak sampaikan. Apa aku nak cerita dan apa kaitan dengan kita bertaubat yang akan kita bicarakan mengenai masalah yang berlaku pada Ka'ab bin Malik yang sehinggakan disyariatkan tentang masalah ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, dan inilah merupakan di antara sahabat Nabi yang pernah diboikot oleh baginda Nabi SAW. Nanti perbicaraan panjang. Kalau Syekh Abdullah Siddiq Umari dia satu kitab tentang al-hijru masyru', tentang boikot yang disyariatkan mengikut perspektif yang digambarkan oleh syarak. Sebab masalah ini merupakan masalah yang besar dan merupakan satu masalah polisi yang diambil oleh setengah kerajaan. Ada kalanya kita salah menggunakan polisi tersebut, kesan kepada sikap kita bukan membawa kepada faedah, bahkan membawa kepada keburukan. Sekarang ni bila hadis mengatakan la tuhajir aqaka fawqa thalathati ayyam, hadis mengatakan jangan kamu boikot. Tuhajir kalau kita nak terjemah dengan bahasa yang lebih sedap kecuali dengan bahasa boikot lah. Jangan kamu putuskan tali silaturahim, janganlah kamu tidak berkawan, janganlah kamu tidak bertegur sapa, janganlah kamu memboikot teman-teman kamu lebih daripada 3 hari. Larangan Rasulullah jelas dalam hadis yang tidak membenarkan untuk boikot lebih daripada 3 hari. Tetapi terdapat hadis yang menceritakan baginda Nabi yang sendiri melaksanakan boikot kepada para sahabat sendiri, dan di antara individu tersebut 3 orang yang kita sebutkan, yang akan kita sebutkan nama satu persatu. Yang namanya Murarah pertama, kedua yang dinamakan sebagai Hilal bin Umayyah, dan ketiga tokoh sahabat yang sedang membicarakan hadis berkenaan dengan masalah tersebut, iaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bukan tokoh lelaki-lelaki orang, bahkan dia merupakan min kibar sahabat dan ulama di kalangan para sahabat. Tetapi bila peristiwa yang berlaku ini merupakan memori yang tidak akan dilupakan sama sekali, kerana mendapat satu pembersihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat tarbiyah khusus daripada baginda Nabi SAW. Akhirnya dia menceritakan, wa kana min khabari haina takhallaftu an Rasulillah. Aku terdapat satu kisah bila mana kisah aku meninggalkan peperangan dengan Rasulullah fi ghazwat Tabuk. Anni lam akun qad aqwa wala aysar minni haina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwah. Sedangkan dalam keadaan aku mampu, sedangkan aku berkemampuan dari sudut wang, berkemampuan dari sudut tenaga dan semuanya aku mampu, tapi aku meninggalkan. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatan qad hatta jama'tuha fi tilka al-ghazwah. Dalam peperangan tersebut aku terpaksa menghimpunkan rahilatain. Sebelum ni kalau sekiranya aku nak pergi cukup dengan satu rahilah, tapi dalam peperangan kali ini bila usia semakin tua, bila badan semakin tidak kuat, memerlukan untuk aku menambahkan aku punya bekalan melebihi daripada sebelumnya. Akhirnya alasan yang macam ni mungkin menjadi alasan menyebabkan tidak ingin turut serta bersama dengan Rasulullah. Usia semakin tua, jasa dah banyak, khidmat dah bagi berbanyak, dah berpuluh-puluh khidmat, maka saugia layak bagi diri beliau rasanya macam tu untuk tidak ikut serta dengan baginda Nabi. Walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha.
dan perangai Rasulullah, sikap Rasulullah. Setiap kali kalau nak berperang dengan apa-apa peperangan, Rasulullah akan gharra bi ghairiha. Yang diartikan di bawah gharra bi ghairiha, disebut awhama annahu yuridu ghairaha. Rasulullah tidak akan ceritakan. Kalau orang kata Rasulullah kita nak pergi perang kan, Rasulullah akan cakap dengan bahasa yang ada konsep tawriyah yang untuk orang takkan anggap itu yang Rasulullah ingin lakukan. Sebab apa? Al-harbu qur'ah, bila peperangan itu tipu daya, maka jangan kita ceritakan tujuan matlamat strategi peperangan tersebut, nanti khawatir akan diketahui oleh musuh dan kita tidak mampu untuk melaksanakan sebagaimana yang kita inginkan. Akhirnya setiap peperangan Rasulullah takkan cerita. Apa peperangan? Rasulullah takkan habaq kata kita semua ni berangkat untuk pergi berperang. Tetapi berlainan dengan perang yang dikatakan perang Tabuk, Rasulullah cerita. Hatta kanat tilkal ghazwah, sehinggalah dalam peperangan tersebut Rasulullah menceritakan kita sekarang ni akan bertolak menuju ke Tabuk. Kita akan memerangi musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ghazaha Rasulullah SAW fi harin syadid. Sebab waktu tersebut peperangan berlaku pada waktu panas terik. Masya-Allah tabarakallah. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza, dan berhadapan dengan musafir yang panjang, wa mafazan, ba'idan yang jauh, wa mafazan yang barriyah tawilah qalil ma', perjalanan yang tidak ada air tu sikit sangat, perjalanan penuh liku, dan itu diartikan dengan mafaza. Wastaqbala adadan katsira, dan akan berhadapan dengan bilangan musuh yang cukup ramai. Fajalla lil muslimin amruhum, maka jalla, mana Rasulullah kasyafa, Rasulullah ceritakan kepada umat Islam tentang apa yang mereka ingin lakukan. Dia ta'ahabu, untuk mereka yasta'idun, supaya para sahabat ini bersedia, bersiap siaga, uhbata ghazwihim, untuk mempersiapkan perlengkapan untuk mereka berperang. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid, maka biwajhihim, Rasulullah menceritakan biwajhihim, ke arah mana muka mereka akan menghadap, maksudnya ke manakah tujuan yang akan mereka pergi. Ini uslub masya-Allah, uslub ni cantik. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid, maka Rasulullah ceritakan di manakah tujuan yang mereka ni akan halau, mereka akan tuju. Di situlah Rasulullah ceritakan, dan kita bersiap mengikut kemampuan kita. Wal muslimun ma'a Rasulillah katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bidzalika diwan. Dan waktu ketika itu umat Islam tanpa ramai ikut Rasulullah. Memang ramai yang ikut. Semua ikut sehingga kan wala yajma'uhum kitabun hafiz, sehingga kan tidak ada tulisan yang menulis tentang nama-nama bala tentera yang ikut. Dia maksudnya yurid bidzalika diwan. Sebab dulu siapa yang nak ikut serta dalam peperangan akan ditulis nama. Tulislah dalam ni. Akhirnya kalau sekiranya balik kurang daripada keadaan tersebut, kita tahu siapa syahid, siapa meninggal dunia dan seumpamanya. Kalau pada hari ni yang masih pakai rantai itulah, bila rantai ataupun batalion yang ada bagi satu ketenteraan, maka mereka ni akan ditasjil. Tapi bila peperangan Tabuk, okey, ahlan wa sahlan, siapa saja yang ikut serta fadhal untuk pergi. Sebagaimana perang Badar. Perang Badar yang kita ketahui mengatakan tasjil nama mengatakan 313 orang. Tapi hakikatnya tak sampai 313 pun. Yang pergi 309 orang ya. Yang lain tu tak ikut. Sayyidina Osman sebab rupanya sakit, ada sahabat yang tersesat bila mana jadi mata-mata gelap dalam mengintip untuk mencari rahsia-rahsia musuh. Dan cerita tu sebab apa yang boleh bilangan termaktub dari 313? Yang termaktub 313 sebab yang tu nama mustajab. Yang ditulis yang mereka ni memang confirm akan keluar dengan Rasulullah. Yang nak ikut dengan Rasulullah 313. Tetapi berlaku kes yang tertentu, yang golongan ada beberapa pihak yang dimaafkan oleh Rasulullah untuk tidak turut serta, yang kita sebutkan 2 orang yang merupakan mata-mata gelap yang tersesat di padang pasir, akhirnya tak jumpa jalan bertemu dengan Rasulullah. Ada dia namakan Sayyidina Osman pun tak ikut sebab anak Rasulullah sakit. Ada seorang pula dilantik oleh Rasulullah untuk menjaga Madinah, dan ada 2-3 orang tokoh yang hakikat bilangan tak sampai 313. Hanya apa? 309. Sebab tentera setiap kali mereka nak keluar, maka akan tasjil nama tersebut, dan nama tersebutlah sebagai rujukan kalau sebenarnya ada di antara para sahabat gugur syahid ataupun mati syahid di medan peperangan. Maka perang Tabuk tak ada nak tulis. Ramai. Wala yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bidzalika diwan. Qala Ka'ab kata, faqala rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil bihi wahyu min Allah. Jadi, bila berlaku keadaan macam ni, ramai faqala rajulun. Bila sebut faqala rajulun, ma rajulun. Tidak ada seorang pun yang mana depa ni nak lari. Kecuali mereka akan anggap kata, insya-Allah, Nabi tak tahu. Logik ya. Sebab apa? Nama tak tulis. Bila nama tak tulis, Nabi kata okey, semua nak ikut, jom. Semua para sahabat yang beriman dengan Allah dan juga Rasul wajib ikut serta. Akhirnya ada di antara munafikin, ada orang-orang yang beralasan, malah tak apa, tak happy, tak apa. Sembang seorang lah, tak kata kawan. Dalam hati mereka seorang, kata tak happy. Tak happy sebab apa? Tak tahu, Nabi tak tahu. Sebab nama tak tertulis, siapa pun tak tahu, kita pi tak pi ke, yang tu atas urusan kita. Illa zanna zalika. Orang pula ramai. Mana nak jam kita seorang ni yang tak terkenal pun di kalangan para sahabat. Sayaqfa bihi ma lam yanzil bihi wahyu min Allah. Dan mereka pasti yakin, merasakan bahawa tidak akan ada wahyu daripada Allah Ta'ala yang menjadikan mereka ini bersalah. Sebab orang lain yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih berkemampuan, yang semua mereka yang lebih segala-gala daripada mereka dah ikut serta bersama dengan Rasulullah. Aku tak pergi pun tak apa. Itu alasan yang ada bagi para munafikin.
wa ghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwah hina taba as-thimar, maka Rasulullah berperang dalam waktu orang duk kutip hasil tuaian. Buah tengah lebat, wa zilal fa ana ilaiha as'ar. Sedangkan aku ni duk fikir juga ni, kebun ni masya-Allah, kalau pi ni habis. Lingkup kebun habis. Macam mana aku punya kehidupan dalam setahun? Macam mana dengan buah-buah aku? Macam mana dengan anak bini aku? Fa ana ilaiha as'ar. Dan cara surah disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, dia mengatakan bahawa aku lebih cenderung as'ar. Dia arti tadi wa as'ar ai amil. Aku cenderung dengan buah-buahan, dengan harta kekayaan aku dibandingkan ikut perang dengan Rasulullah. Umur dah tua, badan dah tak larat, jasa dah banyak, aku kibarul sahabat dan orang pun dah ramai. Kemudian perjalanan tu jauh, anak bini ditinggalkan lama. Jadi tak ada satu alasan pun dia nak menyokong kita untuk ikut serta. Jadi logik sekali bila ada juga perasaan yang terlintas di tangan individu yang dikatakan munafiqin ataupun para sahabat sendiri yang mereka itu merasakan kalau tak pi pun tak salah pun. Dah banyak dah. Kita program tengok-tengok tu dia kelam dapur dia tolong. Dia ni potong bawang pun seorang 2 biji ya. Sebab pakai potong habis. Dia ni pula duk pusing periuk. Dia ni pula duk cucuk api. Dia ni pula duk golok plastik. Kita tak ada tempat nak duduk. Tak apalah, dah ramai lah. Kita anggap macam tu. Sedangkan khidmat bukan kata khidmat tentang bilangan ramai atau tidak. Apa yang kita sumbangkan untuk memberikan jasa kepada kerja yang kita nak buat. Fatajahhaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ah. Bila dah bersiap Rasulullah dan muslimin pergi berangkat. Fatafiqtu ardu. Tafiqtu ni af'alu syuruq. Af'alu syuruq. Bagi nahwu nasab syuruq kita. Af'alu syuruq. Mana kata aku mula untuk bergerak ardu. Likat tajahhaza ma'ah. Supaya aku pun boleh bersiap untuk aku ikut sekali. Fa'arji'u wa lam aqdi syai'an. Tapi aku balik packing, bini tanya packing ni. Tak lagi sat. Duk sat lah. Sebab apa? Hati ni macam-macam. Alasan untuk mengatakan tak payah ikut, macam-macam alasan. Alasan untuk perlu ikut tu tak kuat sangat. Banyak benda yang menghalang daripada benda yang menyuruh untuk ikut. Wa aqulu fi nafsi. Kemudian aku kata dalam hati, ana qadirun ala zalika idza aradtu. Aku boleh nak pergi ni kalau sekiranya, kalau aku inginkan. Maksud dia, biar dulu bagi hasil tuaian aku ambil, kemudian aku ikut kat belakang. Biar Rasulullah jalan dulu, ana qadirun. Aku rasa kalau aku mampu. Sebab apa? Jalan ke Tabuk satu jalan saja dan tahu bila nak perang dan Rasulullah cerita semua. Jadi bila Rasulullah cerita perancangan, kita pun boleh buat perancangan kita sendiri. Kan kita buat perancangan, okey. Malam ni tidur dulu. Esok sebab apa imtihan esok? Tidur dulu sebab kalau mengantuk tak boleh nak bangkit. Tak boleh baca buku. Jadi tidur awal. Tidur awal pukul 8, jaga-jaga sedap pukul 5. Bila jaga pukul 5, haram tak baca buku langsung. Macam tu juga perancangan ni. Bila perancangan Ka'ab bin Malik, rancang benda yang kita duk ihtimal. Syaitan memang taswif macam tu. Dia nanti sikit. Lengkap tu semua. Kita tak buat langsung. Wa ana qadirun ala zalika idza aradtu. Aku mampu lah itu. Tak ada masalah. Lagi itu yang dibisikkan dalam hati. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nas al-jid. Kemudian aku duk elak yatamada elak sehinggalah orang pun pekat pangkat habis. Al-jid iaitu istilah fi safar. Maka tu dah melaksanakan, maka tu dah berjalan bergerak dengan Rasulullah. Habis aku ditinggalkan. Fa asbah Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimin, dan Rasulullah pun bergerak berjalan dan umat Islam pun ikut sekali, semua berikut. Walam afdi min jihad syai'an. Aku tak lengkap apa pun. Aku tak melengkapkan apa-apa pun daripada kelengkapan aku. Tsumma ghadawtu faraja'tu walam afdi syai'an. Aku balik pula. Keluar pula, lepas tu batas balik pula. Kemudian tak buat apa juga. Duk teragak-agak. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratu al-ghazwu. Dan masukkan asra'u wa tafaratu al-ghazwu diartikan bawah iaitu fata wa salaqa. Ditinggalkan oleh tentera, maka pergi. Fahamam tu an artahila fa udrikahum. Aku angan-angan, aku ada semangat, aku ada rencana untuk nanti aku akan berangkat dan aku akan bergabung dengan bala tentera Rasulullah SAW. Faya laitani fa'altu. Faya laitani. Benda tu mungkinlah kita tak angan-angan lah kita nak buat. Sebut kata apa? Kita kata nak buat akhir mulai dekat rumah kedai Ustaz. Tak apa Ustaz Syah, tak ada masalah Ustaz Syah. Kami tidur kat rumah asrama, nanti pukul 3 pagi kami pergi. Laitani fa'altu. InsyaAllah kita tahu lah kawan-kawan kita alasan macam tu memang confirm tak main. Berapa ramai yang boleh buat alasan macam tu dia buat sendiri. Hatta kalau ikut dakwah dari pun saya silap dia tinggal. Sebab apa? Sebab tidur tempat empuk. Suasana bangkit pagi pukul 3 pagi. Lepas tu duk fikir pula kenderaan tak ada. Lepas tu ada kot orang yang akan mulai sekali dengan mereka tu. Buat kat sana sebab nak pergi akhwat buat. Alasan tu kita sebutlah. Sebut satu. Akhirnya kaya laitkan ni fa'altu. Lagi tak buat benda tersebut. Tsumma lam yuqaddir dzalika li. Kemudian lam yuqaddar dzalika li. Kemudian tak ditakdirkan benda tersebut pada aku. Fatafiqtu idza kharajtu fin nas ba'da qul Rasulullah yahdini anni la arali uswah. Yang paling dahsyat bila mana aku keluar saja jumpa dengan orang ramai lepas Rasulullah nanti. Keluar cari geng. Bila keluar aja daripada kawasan tersebut, anni la arali uswah, aku tak jumpa pun seorang yang boleh nak habaq kata aku ni tak hati ni alasan aku tu betul. Hadap fikir macam-macam ni.
Dia kata, ni kebun, ni buah dah tua, aku sahabat aku, hak ni ada alasan ni, alasan ni, alasan ni, alasan ni, orang dah ramai. Akhirnya bila keluar, tengok-tengok, seekor pun tak ada, seorang pun tak ada. Tengok-tengok yang ada siapa dia? Orang tokoh, hak memang tak larat sungguh, memang Nabi tak pergi perang. Yang ada siapa dia? Orang perempuan. Tengok belah aku siapa dia? Semua muka munafiqin. Masa tu tersentak hati. Susah hati dah ni. Dah tak sedap hati dah. Illa rajulan mahmusan alaihi nifaq. Kecuali orang yang memang terkenal. Maka ni dikatakan minal munafiqin. Aw rajulan mimman azara Allah ta'ala min ad-du'afa, ataupun kelompok yang Allah Ta'ala bagi kelonggaran mengatakan mereka ini merupakan orang yang lemah. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Dan bila kibar sahabat Nabi kenal. Apa? Tahu. Kau duk main sedia ni, nampak sedia muka ni. Akhirnya Rasulullah ni tak ingat aku. Rasulullah tak sebut pasal aku kecuali bila Rasulullah sampai ke Tabuk. Bila sampai di Tabuk, faqala huwa jalisun. Nabi berkata dalam keadaan duduk fil qaum di Tabuk Nabi kata, "Ma fa'ala Ka'b bin Malik?" Mana Ka'b bin Malik ni mana? Tak nampak batang hidung ni duduk mana? Duduk belah belakang ke apa? Panggil main depan. Seolah-olah macam itulah. Rasulullah tak sangka kata Ka'b bin Malik ni tak ikut. Rasulullah kata Ka'b bin Malik insya-Allah ni para sahabat boleh bawa diri. Tak ada masalah. Hak dah besar-besar dah ni, tak gedo orang tibai pukul suruh baca buku, tak gedo orang nak cakap suruh pergi kuliah, tak gedo orang duk marah nak kena study, nak kena mengapai, tak gedo dah. Cerdik habis dah. Akhirnya Rasulullah tak pernah sangka terlintas dalam pemikiran Ka'b bin Malik tak ikut. Akhirnya Rasulullah kata ni, Ka'b bin Malik dia buat apa? Panggil main ni. Ikutlah duk angkut barang ke, duk pasang kemah ke, duk dengan para sahabat ke, duk buat perancangan untuk ketenteraan ke. Panggil dia main sini. Faqala rajulun min Bani Salamah, dia kata apa? Ya Rasulullah, habasahu burdah, yang menghalang dia adalah pakaian dia. Maksud dia apa? Burdah izarahu ataupun qamis dia, maksud dia ni tak packing ya Rasulullah. Dia ni duk packing barang, duk kemas barang ni, lambat kena tinggal. Rasulullah sebut macam tu. Wan nazaru fi atfai. Menazaru fi atfai ni satu uslub Arabi, masya-Allah tabarakallah. Cantik. Kita tu dah kata bila bahasa-bahasa macam ni, kita ambil pembacaan kita dalam hadis, bila Rasulullah wan nazaru fi atfai. Atfai ni janibi, tengok di samping. Tapi ini tak lebih. Bahasa Arab kalau menggunakan wan nazaru fi atfai bukan semua hanya semata-mata pada Rasulullah, bahkan pada semua keadaan kalau sekiranya merasa ajaib dengan alasan yang dia bagi. Seolah-olah bila Rasulullah ni macam kita bila orang bagi alasan apa kita macam itulah kita. Nak cakap tak tahu nak kata apa. Alasan tu tak boleh nak terima. Alasan tu tak logik. Apa yang disampaikan benda tu akal pun tak boleh nak kata apa. Tu yang dikatakan wa nazru fi atfai. Jadi uslub ni masya-Allah tabarakallah cantik. Jadi Arab bila dia tak berkenan dengan apa yang dibagi, dia akan nazru fi atfai tengok. Tapi orang tahu muka Nabi itu Nabi tak berhati. Nabi kata, "Ish, takkan Ka'b bin Malik alasan macam ni? Aku tak boleh terima." Alasan apa? Alasan tak pergi kuliah apa? Makin tidur lambat. Sebab apa tak main mengaji? Ana terlena ustaz semalam lena lewat. Jadi alasan tu fanazra fi asfai. Jadi alasan tak mengaji. Sekarang ni nak mengaji kan tak mau. Kalau nak mengaji yang tu jangan dijadikan sebagai alasan. Atfai. Faqala Muaz. Bila Muaz nampak muka Rasulullah macam tu, Muaz kata, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bi'sa ma qulta. Celakalah apa yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, ni backing kawan ni. Ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Sesungguhnya kami tak mengenal Ka'b bin Malik kecuali dia merupakan lelaki yang baik. Sebab tengok muka Nabi tak apa nak kenal ni. Fasa kata Rasulullah. Rasulullah sengak. Rasul tak kata apa? Sengak. Itu sikap Rasulullah. Fabainahu ala zalika ra'a rajulan mubayyidan. Bila mana Rasulullah tengah duduknya tu, datang seorang lelaki yang pakai dalam keadaan putih. Mubayyidan diartikan di luar. Tengok mubayyidan bitasydid ya wa kasriha la bisa al-bayad. Pakai yang cukup bersih putih. Yazulu bi asrab, yang berjalan merentas sarab. Sarab ni fata morgana. Kan kita tengok daripada jauh tu nampak macam ayak. Dalam kepanasan nampak macam ayak, tapi bila dekat itu bukan ayak, hanya matahari yang memancar di tanah yang menzahirkan ibarat apa? Ibarat ayak yang ada di muka bumi. Yang dikatakan sarab tu fata morgana. Nampaklah seorang lelaki pakai yang putih. Rasulullah tengok tu, papa Rasulullah, "Kun Aba Khaisamah." Ini juga usul Arab ni, benda macam ni kita akan dapat bila kita baca hadis, kita baca kitab-kitab sastra Arab. Sebab itulah penting. Dua perkara yang paling penting kalau sekiranya kita nak menguasai bahasa Arab lughah Arabiah al-fasih. Pertama, lughah al-fasihah tersebut kena dikuasai dengan percakapan, yang kedua dengan qawaid. Dia qawaid saja takkan cukup dan dengan percakapan saja takkan cukup. Kalau bercakap saja berapa ramai sahabat-sahabat kita kadang amin masya-Allah tabarakallah. Tapi qawaid korban. Berapa ramai sahabat kita bahasa Arab masya-Allah tabarakallah. Tapi bahasa percakapannya dia tak mampu. Sebab tu ada sampai ada seorang tok guru pondok tani. Hebatlah tok guru nama, memang hebat, alim. Tapi nak bercakap ni tak boleh. Satu hari akhirnya dia ambil sikap, dia pergi ke Yaman. Ini cerita sahabat-sahabat kita daripada Yaman, dia pergi Yaman. Bila pergi Yaman, Habib Umar memang dia mengajar kitab Ihya Ulumuddin untuk pengajar umum. Jadi hadir tersebut semua anak murid akan hadir untuk mengajar Habib Umar. Tiba-tiba pada satu hari itu bila tok guru tu baru sampai pada hari itu dengan kasyaf, tak tahulah wallahu alam, mungkin kasyaf yang ada pada Habib Umar.
Habis Umar tengok di antara hadirin yang ada tu, dia nampak seorang lelaki. Nampaklah orang tua tu, apa ni, Tok Guru Pondok Petani tu. Dan dia panggil. Bila panggil dia akan duduk sebelah. Dan makruf kalau ulama-ulama Yaman, Tok Guru sana dan anak-anak murid yang berada di Hadramut, siapa yang dipanggil Habib Ali duduk sebelah ni kira habis tank kira special lah, memang orang yang istimewa nak dibandingkan dengan individu lain. Kalau orang lain ni panggil pun panggil duduk depan, sembang cakap sambil diri selesai. Tapi kalau dia panggil duduk sebelah ni, memang orang ni orang istimewa. Akhirnya Habib Umar panggil duduk sebelah, habis majlis tanya, kata siapa dia? Rasa Habib Ali dapat rasakan orang ni special. Akhirnya dia tanya, dia kata nak main mengaji. Habib Ali kata tak kot. Dia kata tak kot nak main mengaji sebab alim dah. Dah mengajak dah ada pondok. Akhirnya baru dia ceritakan benda sebenar. Dia kata masalah dia sekarang, dia kata masalah dia tidak mampu untuk bertutur dalam bahasa Arab dengan talaqah, dengan cara elok, dengan cara ibarat bahasa tu bahasa dia sendiri. Tak mahu nak cakap. Akhirnya Habib Ali kata, oh itu masalah. Tak ada masalah. Dia abang akhirnya pesan kepada mudir, abang pada mudir, bagi kat Tok Guru ni untuk mengajar satu madah. Kejut dia ni. Ni gendong pada. Aku main nak mengaji. Sebab apa nak ambil bahasa Arab? Sebab dia mengaji kat pondok. Macam Baba Semester Panjang. Dia kata apa? Anak ni mengaji, dia kata mengaji kat dalam negeri ya. Orang lain duk mengaji pergi Syria, pergi Yaman. Kalau kata ibarat duk tanam pokok ni, orang lain tanam kat kebun hebat-hebat. Pergi tanam kat Tak Musir, pergi tanam kat Syab. Anak ni dia kata takat pasu bunga tanam dekat dalam rumah ya. Orang tanam cabai dekat luar rumah, kita tanam cabai dalam rumah. Cuma dia kata beza, cabai kita tanam dalam rumah pun pedas semua dengan orang. Tu bahasa apa? Ismail sepanjang. Masya Allah, memang pedas sungguh. Memang pedas lah. Masya Allah di antara ulama yang mutamakinin. Walaupun mengaji hanya di petani, tak ada keluar. Tapi keilmuan, Masya Allah diiktiraf. Walaupun nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat beliau yang lain yang belajar di Syria dan juga di negara lain. Itu ulama. Akhirnya laku yang tu terkejut. Dia kata bukan aku nak main mengaji, bukan aku nak main mengajar, aku nak main mengaji. Habis dia kata aku tahu mengajar. Bila main nak suruh mengajar, terkejut waktu tu lah baru nak susun ayat, baru nak mengajar. Mengajar kena dalam bahasa Arab. Sebab apa nak murid Arab? Orang Yaman, orang Asia semua campur sekali dah. Mengajar. Sebulan, 2 bulan, cukup 2 bulan bahasa tu dah pasal. Sebab apa? Dia bercakap dia. Nampak tak? Bila bercakap tiap hari, muamalah tiap hari, benda tu membantu. Sebab itulah penting. Bila hatta Syainuddin dia mengatakan, dia kata dia belajar bahasa Arab dengan tatbik. Sebab kita kalau belajar bahasa Arab dengan qawaid, sampai bila kita akan boleh? Kalau hanya semata-mata ni mubtada marfu' khabar kana kaza taqdim kaza, tentang apa musawirat yang membenarkan untuk memulakan mubtada dengan nakirah kaza. Kalau alasan dekat benda tersebut, sepanjang term kita belajar sampai bila pun kita hanya akan menguasai yang dikatakan sebagai qawaid saja. Dia kena bercakap. Tapi kalau bercakap pun jangan duk campur dengan kita saja. Sebab tu kalau sahabat-sahabat kita duk cakap sama-sama kita takkan dapat dikatakan sebagai uslub Arabi. Sama-sama kita bahasa kita tahu, kawan kita bahasa kita tahu. Sebab tu kalau ada setengah sahabat kita, dia suka bercakap Arab. Tapi cakap Arab ni banyak alazi. Dia sikit alazi kaza. Ustaz dia kata, bahasa Arab sekolah menengah. Memang betul, walaupun ucapan tu kurang enak didengar, tak sedap untuk kita dengar. Tapi memang betul bila kita bercakap dalam aturan kelompok kita sahaja, maka bahasa yang akan berpindah tu bahasa kita. Dia takkan lebih. Tapi kalau kita duduk dengan Arab, duduk dengan guru kita, duduk dengan syekh kita yang dia menjaga bahasa tersebut, kita akan dapat usul yang cantik. Kadang-kadang kita baca kitab, akhirnya guru kita, okey, Masya Allah, tabarakallah, habis kita baca, Alhamdulillah, qara'na adadan la ba'sa bihi. Tu kita terjemah sampai bila tak jumpa? Adadan la ba'sa bihi. La ba'sa tak apa. Ini apa dia uslub. Nampak tak? Macam contoh ayat kita jumpa sekarang ni. Bila Nabi mengatakan, fakun abah khaisamah. Nabi kata, mungkin ni abah khaisamah. Tu uslub. Yang penggunaan bahasa Arab tersebut memang kena menggabungkan dua benda tersebut. Bila kita tatbik boleh, qawaid boleh, kita akan dapat benda-benda yang banyak. Sebab tu orang yang bergelumang dengan kitab-kitab turas dan bergelumang dengan pembacaan secara tak langsung tanpa dia sedar, insya-Allah maklumat macam tu dia akan lekat dalam dada. Dan kebiasaan sebab kita nak bercakap Arab dengan bitalaqah. Bukan kita bercakap dengan dipaksa. Yang dikatakan talaqah tu kita ibarat tamsil. Sebagaimana guru kami sebut, dia buat ibarat. Dia kata bahasa Arab ni bila kita mengaji kita bercakap sampai tahap kita akan jadi talaqah. Talaqah ni macam mana? Macam kita buat berita. Kita buat berita. Nak Khairi buat berita. Khairi buat berita. Mana ada duk ingat? Waktu slow kena gear 1, lepas tu nak laju sikit nak potong, gear 2, gear 3, lagi nak laju 5. Benda tu maklumat tak lintas dalam kepala otak dia. Nampak tak? Tapi dia bawa tu memang dia dah cekap. Memang dia dah mahir. Bila dah mahir tersebut, main keadaan macam mana ke, jam macam mana ke, kereta selisih ke, nak break ke apa, kaki dia tak nak tukar. Sagi ikut kelas jadi break, sagi break jadi pedal minyak, tak nak tukar. Kau lagi, minta maaf lah, anak terbreak, anak sebenarnya cakap nak tekan minyak. Tak nak kita dengar. Sebab apa? Sebab dah jadi malakah. Nampak tak? Sebab benda tu jadi talaqah, dia jadi kebiasaan. Macam tu juga
bila kita dah menguasai semua kawaid, kita tatbik kawaid tersebut dan talaqah tu keluar. Bila talaqah keluar, kita bercakap, kita tak pernah ingat dan tak pernah susun dan kita tidak pernah usaha untuk mengatur ayat kita, tapi keluar. Bila keluar bahasa tersebut dan uslub tu betul. Uslub tu betul, itulah dikatakan dalam lughah Arabiah bitalaqatin. Dengan talaqah, dengan lancar, dengan uslub Arabi yang mustaqimah. Yang tu yang kita nak. Sebab itulah benda tersebut kita kena muamalah dengan orang yang mutamakin, dengan Arab-Arab. Serabut pun jangan duk tambah maksiat tambah agak ni Arab-Arab ahli maasi dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Tu jadi tambah kita dapat elok, dapat kotak. Cari teman-teman atqiya, al-akhyar, golongan-golongan yang terpilih. Kita duk mengaji di Masjid Azhar, orang geng-geng kita duduk bersila sekeliling kita. Jadikan teman-teman mereka tersebut sebagai teman kita untuk kita bercakap, untuk apa? Untuk improve kita punya bahasa Arab. Benda tersebut insya-Allah sampai ke hari bila kita dah menguasai qawaid dan kita biasa bercakap dan kita sentiasa bergelumang dengan pembacaan-pembacaan kita turas dan juga kita sastra, kita akan rasa kita boleh neri. Itu kerja Tuhan. Kerja kita buat dulu. Bila dah buat kerja kita, Tuhan akan bagi. Insya-Allah benda tu tak menjadi masalah. Akhirnya uslub yang Rasulullah sebut. Kun Abah Khaisamah. Bila Arab sebut kun Abah Khaisamah, kita kata jadilah Abah Khaisamah. Itu terjemah kita sebab apa? Kita tahu uslub. Tapi uslub kun Abah Khaisamah, Arab dia guna uslub macam ni untuk kata apa? Aku rasa-rasa tu Abah Khaisamah. Kita pun boleh guna sekali. Ayat ni kadang bahasa-bahasa macam ni kalau kita tak belajar ataupun kita tak dapat dari guru kita, sampai bila pun kita macam tak faham. Buka hak ni, buka kamus hafal semua tapi tak faham juga. Kerana ya kun Abah Khaisamah. Kun Abah Khaisamah seolah-olah Nabi mengatakan la'alla Abah Khaisamah. Mungkinlah hak nampak duk mai tu Abah Khaisamah. Faizah wa Abu Khaisamah. Tiba-tiba memang betul. Memang Abu Khaisamah akan sorry. Wallazi tasaddaqa bi sa'i tamri inna lamazahu al-munafiqun. Yang dia menderma dengan sok. Satu apa? Sok tu gantang. Satu sok menyamai 4 mud. Satu sok tamar yang lamazahu munafiqun. Munafiqun duk pelekeh. Alah derma banyak tu sikit kami derma banyak lagi. Ada kisah tentang Abu Khaisamah yang ini bukan perbicaraan kita. Qalaka. Itu kejadian bila diceritakan mengatakan Rasulullah tanya aku waktu tersebut dan ada sahabat beki, ada benda yang berlaku menunjukkan Rasulullah tak kenal. Qalaka. Falamma balagani anna Rasulullah qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Bila aku sampai berita pada aku Rasulullah dah balik daripada Tabuk, hadarni basti. Maka datanglah hatiku ni basti, iaitu perasaan takut. Yang perasaan istaddah huznin, perasaan takut, khawatir. Kemudian bila khawatir Rasulullah balik duduk ketak. Dada duduk dak. Tapi dah lah Nabi duduk tanya. Kemudian tapi perang. Bila balik fatafiqtu atadzakkaru al-kadhiba, kemudian aku mula berfikir. Aku nak kecoh apa kat Rasulullah. Apa aku nak kecoh? Sebab apa? Sebab Ka'ab bin Malik di antara sahabat yang petah bercakap. Ibnu Abbas, Ka'ab bin Malik ini merupakan di antara para sahabat yang minat jadaliyin. Yang mereka ni kalau bertengkar, fasih. Mereka ni kalau berhujah, otak tajam. Mereka ni kalau munaqasyah, tak ada siapa yang boleh kalahkan mereka. Ini sahabat Ka'ab bin Malik. Akhirnya memang kemampuan kehebatan dia macam tu, tak ada masalah. Takat benda sekupang, kereta bagi nampak macam RM1. Direct selling ni kerja. Orang yang kerja direct selling ni ada kena pandai. Benda yang nampak simple-simple tapi dia menggembang-gemburkan, nampak cantik teramat sangat. Kita balik dia tengok, dia barang teruk nak mampus. Sekarang dia fikir apa aku nak tipu kat Rasulullah. Sebab apa? Khawatir. Cuma ulasan ulama memang ada perbahasan. Ulama mengatakan tengok para sahabat, ada angan-angan nak kecoh. Jahat semua orang kita. Kita sebut dulu sekali dia kata, ini dia ni kalam-kalam macam ni. Para sahabat kita gitu. Sedangkan Ibn Hajar mengatakan kullu sahabat udul. Semua para sahabat adil. Tidak dipaksikan. Bahkan mereka ni tidak dijarah dan takdirkan mereka. Mereka ni kulluhum udul. Tak perlu dibincangkan lagi. Tiba-tiba dalam hadis sebut kepada atadzakkaru al-kadhib. Angan-angan nak kecoh. Ulama kata apa? Bila angan-angan nak kecoh yang ada pada Ka'ab bin Malik adalah ihtimal untuk apa? Irtika akhaf dharai. Dalam ihtimal dia apa? Ihtimal dia mana lebih berat? Antara berdusta ataupun menjadikan seorang Nabi itu marah kepada aku. Nabi marah bukan benda kecil. Nabi marah satu mudarat yang cukup besar dan merupakan dosa. Sekarang ni dia timbang. Lah ni kalau aku dusta pada Rasulullah, yang Rasulullah tu tak marah dan Rasulullah berterima apa yang aku cakap, itu lebih ringan ke? Ataupun aku kena cakap secara betul terang biar Rasulullah marah? Jadi pertimbangan. Yang ni yang dimaksudkan atadzakkaru al-kadhiba, yang dimaksudkan oleh Ka'ab bin Malik ingin untuk berdusta kepada Rasulullah. Wa aqulu bima akhruju min saqatihi qada wa asta'in ala zalika bi kulli dhira'in min ahli. Dengan apa yang boleh untuk aku keluar daripada kemukaan Nabi, daripada Rasulullah tak marah, dan aku akan cari pandangan-pandangan, benda-benda hujah-hujah yang untuk mempertahankan pandangan aku. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azalla qadiman zaha'ani al-batil. Kemudian bila mana aku dengar kata Rasulullah dah datang sampai,
qadiman zaha'ani al-batil, hilang pada aku segala kebatilan, keinginan aku benda tersebut, hatta araftu, sehingga aku mengetahui anni lam anju minhu bi syai'in abada. Lepas aku ketahui bahawa memang sikap panggil Rasulullah ni, dia kalau orang cakap apa pun dia akan terima. Lepas aku tahu, bila aku dapat sedap balik mengatakan panggil Rasulullah, kalau orang cakap, orang layan apapun, orang berhujah apapun, orang kecoh apapun, Rasulullah akan terima. Waktu tersebut hilang perasaan aku nak kecoh. Sebab apa? Sebab dia mengata ani lam anju minhu bi syai'in abada, sebab aku tak akan selamat lepas ni. Sebab lepas ni kalau Rasulullah tahu kata aku ni murung, aku ni kecoh, lepas ni mampu ikut. Firman Allah turun mengatakan aku minal kazzabi, mendustakan Nabi, tak diterima persaksian aku, lepas ni teruk lagi. Akhirnya beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok para masyayikh kita. Masya-Allah. Dan kebiasaan pengalaman bergelumang dengan para masyayikh, tak kira lah sama ada guru kita daripada guru Arab sendiri ataupun guru kita daripada orang Melayu. Maka ni kebiasaan kalau berhadapan dengan orang macam ni, maka insya-Allah dengan bahasa yang suka, tiru dengan sunnah Rasulullah. Sebab itulah kita, kalau berhadapan orang, kita tahu kata dia ni main nak kecoh kita. Dia pandai bercakap. Kadang-kadang orang minta maaf lah Ustaz, anak macam ni. Kita tak nak kecoh. Kadang-kadang kita fikir balik. Bila kita tahu kata dia kecoh, kita keinginan kita nak buat. Kita nak habak kata-kata kita tahu. Itu kita. Itu perasaan orang yang memang ada perasaan dia nak menang dalam jadal. Imam Syafi'i kata apa? Kita kalau berjadal dengan orang, keinginan kita apa? Untuk menzahirkan kebenaran dalam hati orang. Sekarang ni, dia tumai memang nak kecoh. Dan kita kalau berhujah macam mana pun, dia akan jawab. Kalau kita sembang macam mana pun, dia akan pertahankan. Kalau kita cerita macam mana sekalipun, dia confirm, dia akan cari jalan titik sampai kita ni kena. Itu orang macam tu. Dan sikap yang paling baik, sikap yang paling utama dalam masalah tersebut, okey biar. Biar. Sebab apa? Sebab tujuan untuk tampil orang macam ni nanti belakang. Yang lain kita berhadapan dengan individu yang memang kita boleh pegang, dengan individu yang kita tak boleh pegang. Kalau memang nak murid rapat kita, memang tiap hari bersama dengan kita, kalau memang kecoh, okey, bantai tu. Allah kecoh. Kadang-kadang Syekh Nurdin kadang bila sebut hantar SMS kadang. Bila hantar SMS kadang, kata Ustaz, anda minta maaf. Adalah orang hantar individu, anda minta maaf, anda tak boleh mengaji, anda terpaksa pergi sini, anda terpaksa ni. Saya kata, insya-Allah. Tak ada masalah insya-Allah. Moga-moga Allah Taala bagi kelonggaran ni. Tak apa lah orang yang tak rapat dengan dia. Nak beralasan sampai bila kita nak beralasan? Kadang-kadang macam tu juga, kadang-kadang orang yang tak mengenal sikap yang dikatakan sikap akhlak yang dapat ulama. Akhlak ulama macam tu dia kok. Depa tak ada sikap-sikap nak hentam orang, nak maki orang, sikap nak mematahkan semangat orang tak. Maka aku bercakap dengan bahasa macam tu. Kita ni kena cerdik mau kalah dengan mereka. Bila setengah orang teringat pengalaman. Duduk. Kami buat pengajian khusus. Bila buat pengajian khusus, abang kata waktu ni kami terpaksa ambil waktu guru kami, waktu tersebut memang dia ni waktu dia berharga. Dia sanggup untuk korbankan waktu dia lain semata-mata untuk hadir mengajar kitab yang khusus untuk kami sampai tamat kitab. Akhirnya bila satu hari tu adalah seorang di antara sahabat kami tak hadir. Bila tak hadir, habis tak hadir tersebut, okey. Kita istimrah dengan pembacaan. Istimrah semua. Esok tu dia main. Bila esok tu dia main, jumpa tu guru, abang kata, minta maaf lah semalam ni anak ada urusan sikit terpaksa hak ni gini. Syekh jawapan biasa. Khair. InsyaAllah moga-moga Allah tak ada kesempatan. Dan kebiasaan para guru macam tu. Kita jangan pemalukan kita dengan alasan macam tu. Kita kadang-kadang mengaibkan diri kita. Kita tak sedar kita mengaibkan. Sebab kita duk cari alasan, sedangkan alasan tak konkret. Hang betul nak mengaji, tak mahu mengaji. Sebab itulah kalau bahasa nanti kita akan jumpa. Istilah orang yang macam tu dikatakan sebagai mukhallafun. Dia tak dikatakan sebagai mukhalifin. Sedangkan sepatutnya kalau penggunaan yang betul, kita kata mukhalifin. Sebab mereka ni yang meninggalkan majlis. Mereka ni yang meninggalkan untuk berperang dengan Rasulullah. Mereka ni yang tak hadir dalam peperangan tersebut. Sepatutnya menjadi mukhalifin. Tetapi uslub Arabi dia tak mengatakan orang jadi mukhalifin. Dia dikatakan sebagai mukhallafun. Mereka ni yang ditinggalkan. Sebab mereka ni uslub yang digunakan mukhalafun, sebagaimana dikatakan oleh ulama lughah, penggunaan mukhalafun ada kalanya penggunaan isim maf'ul, ada kalanya akan yufidul makna zam wa tahqir. Maksud menghina dan mencela. Yang hakikat, hang buat alasan macam-macam, tak apa anta minal mukhalafin. Orang tu Syekh sebut minal mukhalafin. Kita dengar alhamdulillah, insya-Allah hang ni dah diberi mazur sebab apa hang meninggalkan. Sedangkan itu uslub tahqir. Tahqir pada hang ni ditinggalkan oleh ilmu menyebabkan tak mengaji. Tapi hang nak apa lagi? Sekarang ni hang nak mengaji, hang tak mahu mengaji. Nak mengaji ikut cara orang nak mengaji. Kalau nak buat alasan, hari ni hang beralasan. Esok tak alasan. Aku ni tak ada alasan. Aku ada alasan. Ni pun ada alasan. Tok Syekh ni pun ada alasan. Semua ada alasan. Kalau nak beralasan, semua orang beralasan. Tapi kalau orang yang hati betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan beralasan. Sebab tu kita kata jangan aibkan diri kita. Banyak tengok sahabat kita. Kadang-kadang kita kesian. Kita kesian. Dia cerita syarah pumpang. Lepas tu keluar pula. Yakin. Kata tak apa, anda ada cerita dekat Syekh kita. Abang anda dengan Syekh dia terima. Memang itu sikap ulama. Dan kita boleh tahu itu sikap kita. Sesiapa saja yang datang pada kita, Rasulullah dia tak akan apa? Dia tidak akan kesalkan mereka. Sebab apa? Mereka tu memang pertama, kemungkinan memang ihtimal ada perasaan hati, maka ni memang macam tu. Okey? Ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, memang hati ni busuk, main nak bagi alasan. Kalau orang main tu untuk buang kita berjidal, buang masa.
Akhirnya kedua-dua ihtimal tersebut menyokong untuk kita tidak berbicara dan kita bagi kelonggaran pada orang macam tu. Maka kalau orang macam tu, okey, biar. Tapi apa sikap kami balik? Bima akhruju min saqatihi faqad azalla qadihan. Bila aku tahu kata Rasulullah ni memang panggil dia, siapa yang bercakap macam mana pun Rasulullah khair. Itu panggil Rasulullah. Hilang sikap aku nak bagi alasan. Sebab kalau aku bagi alasan, confirm Rasulullah terima. Lepas tu kalau confirm Rasulullah terima, lepas ni mampu aku. Hatta araftu anni lam anju min bi syai'in abada fa ajma'tu sidqahu. Maka aku himpunkan sedekah yang cukup illa bisidqah. Maka yang dimaksudkan sedekahu, fa ajma'tu sidqahu, maka aku kutip, aku ambil untuk apa? Untuk bercakap benar, aku pasakkan keyakinan, aku kuatkan diri untuk kali ni cakap tu panggilan mudah. Settle. Sebab apa tak main? Ustaz minta maaf ni memang malas. Malas Ustaz. Nak buat jenang tak tahu asal malas. Tengok, lepas ni nak kena dendam dia. Nak kena tibai kan, nak kena sebat kan, nak kena apa kan. Tengok sidqahu. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman. Kemudian Rasulullah datang. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Memang sudah Rasulullah. Bila balik pada musafir, kita mulakan dengan masjid. Hadir, sembahyang 2 rakaat. Dan katanya memang ada rupanya, bukan semata-mata itu merupakan sunnah. Kadang-kadang benda-benda, tak tahulah, makhluk halus ke apa ke sekalipun, bila kita masuk masjid dengan 2 rakaat, insya-Allah benda tu tak akan melekat pada kita dan benda-benda tu akan bawa ke dalam rumah. Bada'a bil masjid. Faraka'a fihi raka'atain. Thumma jalasa linnas. Ini lebih duduk. Bukan pakai amal lah. Baru balik pada peperangan nak jumpa dengan Rasulullah. Falamma fa'ala zalika ja'ahu al-mukhallafun. Kata al-mukhallafun. Ni ada sebut ni. Tak sebut ja'ahu mukhallifun. Tak sebut mukhallifun. Sepatutnya mukhallifun tapi tak sebut mukhallafun. Mukhallafun orang yang ditinggalkan. Mereka ni yang ditinggalkan dengan kebaikan, ditinggalkan dengan khairat, ditinggalkan dengan segala. Yufidu makna zam wa tahfir. Itu uslub. Ja'ahu mukhallafun ya'taziruna ilahi wa yanifuna lahu. Baik, kami tu minta uzur kata Rasulullah. Minta maaf lah. Bukan tak mau pergi ya Rasulullah. Memang saya nak pergi. Saya sebelum ni pun tak nak tinggal peperangan dengan baginda Nabi. Alasan pak. Alasan sedap serah. Wahalifun bersumpah pula tambah. Wa kanu bid'an sawasamani rajulan. Adalah dalam 80 lebih orang. Bid'an tu lebih kurang angka daripada 3 sampai 9. Itu disebut sebagai bid'an. Wa samani 80. Manakala 80 lebih. Tak pasti 82, 84 ke 85 ke 86. Faqabila minhum alaniyatahum. Nabi terima semua. Dan memang itu panggil Nabi. Bila kita tahu panggil ulama kita, tok guru kita tahu macam mana mereka tu akan muamalah. Depa takkan tolak. Maka kata insya-Allah. Wa bay'ahu wastaghfarahu. Nabi tolong minta ampun pula. Semoga tak ampunkan insya-Allah alasan kamu sebut tu, moga-moga itulah kelonggaran. Bagi pula kata-kata semangat pula. Geng-geng macam ni yang depa keluar. Tak apa. Anda dah sembang dengan guru, anda sembang dengan syekh. Tak ada apa hanya bertanya. Sebab apa? Sebab tak memahami jiwa seorang ulama dalam muamalah dengan masyarakat seperti mana orang macam tu. Orang macam tu, muamalah kita macam tu. Jangan duk muamalah cara-cara orang-orang yang keras. Kalau kita muamalah keras, mereka akan lawan balik. Sebab apa? Mereka tak faham apa murad daripada kehendak yang sepatutnya untuk mereka kejar. Wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah. Allah serahkan hati-hati mereka tu pada Allah Taala. Hatta jitu. Sehingga aku jumpa dengan Rasulullah. Aku datang jumpa Rasulullah. Falamma sallamtu tabassumal murtad. Bila aku bagi salam ke Rasulullah, Rasulullah senyum dalam keadaan marah. Dia tengoklah muka orang senyum dalam marah. Senyum tak berhenti senyum. Tapi marah. Masa tu darah tak ada lah. Semua qala ta'ala. Nabi kata main sini. Fajitu amshi hatta jalastu. Aku datang sehingga aku duduk di hadapan Rasulullah baina yadai. Faqali ma khalafaka. Tanya. Apa sebab tak ikut? Apa sebab? Nabi tahu. Alam takun qad ta'ta zahraka. Bukankah kau telah jual semua binatang-binatang ternak kau iaitu untuk ikut serta dalam peperangan? Qala qultu ya Rasulullah. Terus terang. Inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min saqati bi 'udhrin. Kalau aku duduk dengan orang selain kau ya Rasulullah, siapa pun aku tak kira, aku akan mampu jadikan dia akan maafkan aku. Dia tak akan maafkan aku dengan alasan yang aku cakap. Sebab dia tak cakap. Pandai bercakap. Kata Rasulullah, kalau lain pada kau ya Rasulullah, siapa pun min ahli dunia, nescaya kau akan lihat ya Rasulullah, nescaya aku akan mampu zahirkan pada mereka aku ni tak bersalah dan aku ni memang dimaafkan. Laqad utitu jadalan. Ini bahasa ni usul juga ni. Aku dianugerahkan dengan apa? Quwwata jadal. Itu maksud dia. Laqad atallahu li quwwata jadal. Allah Taala telah menganugerahkan kepada aku kemampuan untuk aku berpidato. Aku petang untuk bercakap. Ini keistimewaan aku. Utitu jadalan. Walakinnani wallahi. Tetapi ya Rasulullah, wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawm. Tapi aku tahu ya Rasulullah, kalau hari ini aku bercakap dengan kau hadis al-kadhib dengan bicara dusta, tarda bihi anni, hari ini kamu redha dengan aku. La yushikanna Allahu an yusqitaka alayya. Khawatir Allah Taala akan turunkan firman menceritakan, menzahirkan untuk menguji aku. Dan ini kebiasaan. Siapa pun macam tu. Kita tengok orang yang suka berdusta, orang suka bercakap, secara automatik perasaan kasih kita pada dia tu kurang. Perasaan kasih pada orang yang benar tu kita akan bertambah. Itu sunatullah Allah Taala lemparkan pada hati-hati orang yang siddiqin. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fi.
Dan bila aku nak bercakap yang benar, moga-moga aku dapat jalan keluar fihi, iaitu uqubah, diartikan di bawah, iaitu taghdab, iaitu tajidu alayya fihi, aku khawatir engkau akan marah pada aku. Wa inni la arju fihi uqballahu azza wa jal, dan aku mengharapkan balasan, ketetapan apakah yang patut kena aku lakukan ke atas diriku supaya aku akan dimaafkan. Wallahi ma kana li min uzrin, demi Allah aku tidak ada apa-apa kekurangan. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar min hina taqataltu anka, dan sesungguhnya demi Allah tidak hari tersebut aku lebih kuat, lebih berupaya pada hari ini untuk aku keluar berperang denganmu wahai Rasulullah. Qala faqala Rasulullah amma hadza faqad sadaq, ucapan ini adalah ucapan benar, nak dibandingkan dengan orang lain faqtu hatta yaqulullah fika. Insyaallah kita akan tamatkan perbahasan hadis tersebut pada hadis seterusnya. Hadis ini panjang, insyaallah pelan-pelan insyaallah kita akan habiskan untuk kita mengikuti cerita satu persatu. Wallahu a'lam.